Selamat datang ke saluran Pusat Ines. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Sangka dan rakan-rakan sekalian yang dihormati. Saya Felicia Tan Sing Yee, seorang penganalisis geopolitik. Pada hari yang mulia ini, saya ingin membentangkan dua topik utama. Topik yang pertama ialah implikasi isu konflik persembadanan dan tuntutan bertindih terhadap Malaysia. Seterusnya, kita akan melihat topik utama yang kedua, iaitu bagaimana konflik global mempengaruhi harga petroleum global dan keperluan untuk meneruskan sumber tenaga alternatif sebagai langkah strategi dalam memastikan kestabilan negara. Sebelum memasuki topik utama, saya ingin membincangkan secara ringkas tentang isu konflik semasa persembadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Malaysia telah menghadapi beberapa isu konflik semasa persembadanan dan tuntutan bertindih. Antara isu konflik semasa persembadanan adalah isu konflik menuntut Pulau Ligitan dan Sibadan antara Malaysia dengan Indonesia. Pertikaian ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dengan memutuskan Pulau Ligitan dan Sibadan sebagai milikan Malaysia. Namun begitu, pada Mac 2005, konfrontasi berlaku antara Malaysia dan Indonesia mengenai konsesi minyak disebabkan isu persembadanan maritim di Laut Sulawesi. Selain itu, isu tuntutan Sabah oleh Filipina berdasarkan dakwaan sejarah bahawa Sabah adalah sebahagian daripada Kesultanan Sulu dan tuntutan ini masih dibangkitkan oleh Filipina di forum antarabangsa. Di samping itu, isu persembadanan darat dan keselamatan antara kawasan utara semenanjung Malaysia, khususnya negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Kelantan antara Malaysia dengan Thailand. Isu ini sering dikaitkan dengan isu keselamatan seperti penyeludupan senjata, barang haram, dadah dan perdagangan manusia yang boleh mengancam keselamatan dan keharmonian Malaysia. Jadi sekarang kami akan memasuki bahagian yang pertama, iaitu implikasi konflik semasa persembadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia terhadap Malaysia. Jadi implikasi ini terdapat tiga aspek, iaitu aspek politik, aspek keselamatan dan aspek ekonomi. Isu konflik persembadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia bukan sahaja menguji hubungan dengan negara jiran tetapi juga mempengaruhi kestabilan serantau dan persepsi global terhadap Malaysia sebagai negara yang stabil dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Dari segi politik, hubungan diplomatik dengan negara jiran khususnya Indonesia, Filipina, Thailand, Brunei dan sebagainya yang terlibat dalam isu persembadanan dan tuntutan bertindih ini telah terjejas. Konflik ini menimbulkan ketegangan yang berpotensi mengganggu kerjasama serantau dan antarabangsa. Contohnya, pada tahun 2013 berlakunya pencerobohan di Lahad Datut, Sabah oleh kumpulan bersenjata yang mendakwa sebagai pewaris Kesultanan Sulu telah menjejaskan hubungan Malaysia-Filipina. Walaupun kerajaan Filipina telah menafikan penglibatan rasmi dalam insiden ini, kejadian ini tetap memberi impak negatif terhadap hubungan diplomatik kedua-dua negara ini. Pencerobohan ini pasti menimbulkan rasa ketidakpuasan hati kerajaan Malaysia terhadap Filipina yang cuba menjejaskan keselamatan dan kemakmuran di Malaysia. Situasi ini menimbulkan ketegangan politik antara dua negara ini kerana kerajaan Malaysia menjadi tidak mempunyai keyakinan terhadap kerajaan Filipina dan menyebabkan hubungan antara Malaysia dan Filipina menjadi renggang. Kerajaan Malaysia akan mengutamakan kepentingan rakyat dengan mengurangkan pelbagai jenis kerjasama dengan Filipina untuk menjamin kestabilan politik dan sosioekonomi negara. Malaysia mengambil langkah-langkah lebih berhati-hati dalam berurusan dengan Filipina yang seterusnya menjejaskan pelbagai bentuk kerjasama strategi seperti perdagangan, pertahanan dan keselamatan maritim. Kedua-dua negara juga kehilangan kerjasama yang penting dalam menjamin pembangunan negara sendiri kerana kekurangan kerjasama dan sokongan. Tuntasnya, bantuan yang sepatutnya boleh diterima melalui kerjasama antara Malaysia dengan Filipina telah terjejas. Konflik antara dua negara ini telah menjejaskan kerjasama antara satu sama lain dan membawa impak yang berlangsungan terhadap aspek ekonomi dan keselamatan negara. Selain itu, konflik di Laut China Selatan melibatkan tuntutan bertindih antara Malaysia, China, Vietnam, Filipina dan Brunei. China memperluaskan kehadiran maritimnya di kawasan yang bertindih dengan zon ekonomi eksklusif Malaysia. Kehadiran kapal pengawal pantai dan militer maritim China di perairan Malaysia bukan sahaja mengancam keselamatan negara tetapi juga mencetuskan ketegangan diplomatik. Pihak kerajaan Malaysia membimbangkan
Keselamatan dan kedaulatan negara akan terancam sekiranya China meneruskan tindakannya tersebut. Ketegangan telah wujud antara pihak kerajaan Malaysia dan China sehingga menyebabkan konflik ini semakin serius. Konflik yang berterusan menjadikan Malaysia tidak ingin bekerjasama dengan China dalam bidang tertentu, terutamanya dalam sektor industri. Kesannya, Malaysia kehilangan rakan dagangan dalam sektor tertentu dan keadaan ini berpotensi untuk menjejaskan sumber pendapatan dan ekonomi negara. Bukan itu sahaja, kewujudan konflik ini juga menjejaskan imej negara Malaysia. Hal ini demikian kerana konflik yang berpanjangan telah merosakkan imej dan nama baik Malaysia sebagai sebuah negara yang stabil dan berdaulat. Keyakinan negara-negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Malaysia akan terjejas. Ini berkemungkinan menyebabkan pihak kerajaan negara lain membuat pertimbangan sama ada meneruskan kerjasama dengan Malaysia atau tidak. Kesannya, hubungan antara negara tidak dapat dijalin dengan baik disebabkan konflik ini tidak dapat diselesaikan. Dari sudut geopolitik, Malaysia perlu memainkan peranan yang lebih aktif dalam rundingan antarabangsa untuk memastikan kepentingannya dilindungi bagi mengekalkan hubungan diplomatik. Usaha ini dapat dilaksanakan dengan penggunaan STEM. Teknologi seperti pemodelan analitik data besar boleh diaplikasikan oleh negara dalam perancangan dasar luar negara. Pemodelan data besar boleh membantu untuk menganalisis data sejarah dan semasa serta meramalkan pola diplomatik dan impak rundingan terhadap negara lain. Contohnya, penggunaan analitik data besar dapat membantu pihak kerajaan Malaysia memahami dinamik tuntutan bertindih di Laut China Selatan. Buktinya, Pusat Kajian Maritim Universiti Malaysia Terengganu telah menunjukkan bahawa teknologi ini boleh digunakan untuk menilai aktiviti maritim di Laut China Selatan melalui analisis. Dengan ini, pihak kerajaan Malaysia boleh merangka strategi diplomatik yang lebih berkesan berkaitan keselamatan perairan dan diplomasi antarabangsa. Seterusnya, dari aspek keselamatan, konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia telah mengancam keselamatan rakyat Malaysia. Ancaman ini boleh dilihat daripada konflik persempadanan berkaitan pencerobohan lahat Datu Sabah yang bersenjata. Menurut Tuan Nur Hidayah, terdapat 10 lebih orang anggota pasukan keselamatan Malaysia dan 6 orang awam telah terkorban akibat dibunuh oleh pengganas dari Filipina. Keadaan ini telah mencetuskan ketakutan rakyat Malaysia dan menyebabkan mereka terpaksa tinggal di rumah sehingga pencerobohan tamat. Kehidupan rakyat Malaysia yang aman, selamat dan sejahtera telah terjejas kerana mereka tidak dapat menjalankan aktiviti seharian dengan lancar seperti biasa. Lanjutan daripada itu, ketegangan yang berlautan dengan negara jiran boleh mencetuskan konflik ketenteraan yang boleh menggugat kestabilan serantau. Seperti yang dikatakan, sekiranya konflik isu persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia tidak dapat diselesaikan melalui diplomasi, hubungan dan kerjasama pertahanan dan keselamatan akan terjejas. Contohnya, negara yang bersengketa dengan Malaysia enggan meneruskan kerjasama dari aspek pertahanan dan keselamatan. Keadaan ini menyebabkan Malaysia tidak mempunyai sokongan dan bantuan pertahanan dan keselamatan daripada negara lain seperti kehilangan akses kepada perkongsian maklumat risikan, latihan ketenteraan dan bantuan pertahanan dalam keadaan darurat. Kesannya, sistem pertahanan negara menjadi lemah dan mendedahkan Malaysia kepada risiko pencerobohan dan ancaman keselamatan yang lebih besar. Tahap keselamatan Malaysia yang tidak ukur juga mengancam kedaulatan dan kestabilan negara kerana faktor ini menyebabkan pelbagai dasar yang dikubalkan oleh pihak kerajaan tidak dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga menjejaskan pentadbiran negara. Bagi mengukuhkan keselamatan dan pertahanan Malaysia, penerapan teknologi STEM seperti memainkan peranan penting dalam memperkukuh keselamatan maritim Malaysia. Contohnya, penggunaan kecerdasan buatan AI dalam sistem pemantauan sempadan dapat meningkatkan kecekapan pasukan keselamatan dalam mengenal pasti ancaman dengan lebih awal supaya mereka boleh membuat strategi serangan dengan pantas. Dengan ini, Malaysia dapat menghalang kemasukan ancaman yang menggugat keselamatan dan kedaulatan negara. Drone yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan AI dapat mengidentifikasi sasaran dengan tepat. Ini membolehkan pasukan pertahanan Malaysia bertindak dengan segera apabila ancaman dikesan.
Bagi aspek ekonomi, konflik ini menyebabkan ketidakstabilan pelaburan asing di Malaysia. Ketegangan akibat isu persempadanan boleh menjejaskan keyakinan pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Menurut Wan Roslinda, pelabur asing mungkin kurang percaya untuk melabur di negara yang menghadapi isu persempadanan dan tuntutan bertindih. Hal ini demikian kerana pelabur asing bimbang keadaan negara yang tidak stabil dari segi politik, ekonomi dan sosial akan menjejaskan hasil pelaburan dan tidak mendapat sumber pendapatan atau keuntungan yang memuaskan. Pemilihan mereka akan lebih menuju ke negara yang mempunyai kestabilan. Sebagai contoh, pertikaian wilayah di Laut China Selatan antara Malaysia dan negara-negara jiran akan menimbulkan ketidakpastian politik dan keselamatan. Keadaan ini mengurangkan minat pelabur asing untuk melabur dalam sektor-sektor di Malaysia seperti minyak dan gas. Selain itu, ketegangan sempadan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dalam sektor pertahanan dan keselamatan untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Pihak kerajaan harus membiayai kos yang tinggi dalam pembangunan pertahanan dan keselamatan negara agar sistem pertahanan negara sentiasa berada pada tahap yang baik. Ini telah meningkatkan kos perbelanjaan dan membebankan pihak kerajaan dari segi kewangan. Di samping itu, ketidakstabilan pasaran dan risiko ekonomi juga berlaku di Malaysia. Menurut Alia, isu berkaitan garis persempadanan menjadi isu hangat kerana ini melibatkan persoalan kedaulatan dan boleh menjejaskan kestabilan politik serta ekonomi. Ketidakstabilan ini boleh mengakibatkan turun naik nilai mata wang Malaysia dan menurun indeks pasaran saham. Kesannya, Malaysia tidak mendapat keuntungan dan sumber kewangan melalui aktiviti dalam sektor ekonomi. Ini menjejaskan pembangunan negara dari aspek infrastruktur, kemudahan dan teknologi. Bagi melelakkan kesan negatif terhadap Malaysia, pihak kerajaan Malaysia boleh menggunakan konsep STEM dalam pembangunan ekonomi negara supaya tidak terjejas akibat konflik sempadan. Penggunaan STEM boleh membantu untuk mengatasi masalah ekonomi yang timbul akibat isu persempadanan. Contohnya, model matematik yang berasaskan prinsip matematik dalam STEM boleh diaplikasikan oleh pakar ekonomi Malaysia untuk meramalkan kesan ketidakstabilan geopolitik terhadap pelaburan dengan menganalisis data. Dengan ini, pakar ekonomi dapat memahami faktor seperti konflik sempadan yang berpotensi mempengaruhi keputusan pelaburan antarabangsa agar mereka boleh membuat keputusan pasaran yang efisien dengan pemikiran kritikal. Aktiviti perniagaan dan pelaburan dapat dijalankan dengan lancar dan membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan memajukan aktiviti ekonomi seperti mengeksploitasikan petroleum. Apabila membicarakan mengenai petroleum, harga petroleum di seluruh dunia sentiasa berubah dan berpotensi untuk mempengaruhi ekonomi sesebuah negara. Adakah anda pernah berfikir tentang apakah faktor yang menyebabkan perubahan harga petroleum global dan di Malaysia? Jadi sekarang kami akan memasuki bahagian perubahan harga petroleum global. Jadi terdapat dua faktor yang menyebabkan perubahan harga petroleum, iaitu faktor global dan faktor domestik. Bagi faktor global ini yang menyebabkan perubahan harga petroleum ialah ketidakstabilan politik di Asia Barat. Negara-negara di Asia Barat seperti Arab Saudi, Iraq, Iran dan Emiria merupakan pengeluar utama minyak dunia. Ketidakstabilan politik yang berpunca daripada peperangan yang menunjukkan perasaan dan rampasan kuasa seperti peperangan di Yemen atau konflik antara Iran dan Amerika, sekatan ekonomi dan ketegangan diplomatik telah memberi kesan negatif terhadap bekalan minyak global. Terdapat isu semasa yang menyebabkan harga minyak melambung tinggi pada tahun 2022 hingga 2023, iaitu isu pencerobohan Rusia ke atas Ukraine yang berlaku pada Februari 2022. Dua negara ini merupakan negara yang mengekspor minyak, terutamanya Rusia. Sewaktu krisis ini berlaku, pengeluaran minyak daripada Rusia dan Ukraine telah menurun disebabkan peperangan menjejaskan aktiviti pengekspor minyak. Kini, permintaan minyak yang tinggi menyebabkan harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate melambung tinggi. Sekatan ekonomi yang dikenakan oleh Amerika Syarikat terhadap minyak Rusia juga menyebabkan bekalan minyak global menurun dan menyebabkan harga minyak melambung tinggi kepada paras tertinggi sejak lebih sedekat lalu. Konflik yang berlaku mengakibatkan penurunan dalam pengeluaran minyak dan bekalan minyak di sesebuah negara. Walaupun pengeluaran minyak menurun, permintaan negara-negara lain terhadap minyak masih tinggi pada masa yang sama.
Dalam keadaan ini, terdapat negara pengekspor yang tidak terjejas oleh konflik tersebut seperti Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu mengambil kesempatan untuk meninggikan harga minyak agar mendapat keuntungan yang lebih banyak. Menurut kajian kerangka ekonomi makro, konflik di Asia Barat merupakan faktor yang memperkuat harga minyak dunia. Jika bekalan minyak yang boleh diekspor oleh sesebuah negara adalah terhad tetapi permintaan minyak oleh negara-negara masih tinggi, ini akan menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Bagi faktor domestik yang mempengaruhi harga petroleum di Malaysia ialah kedudukan Malaysia sebagai pengekspor minyak. Malaysia merupakan salah satu negara pengekspor minyak yang membolehkan Malaysia mendapat keuntungan dan faedah yang memuaskan apabila harga minyak global meningkat melalui pertambahan dan sumber pendapatan mengekspor minyak. Sebagai negara pengekspor minyak, harga minyak global mempengaruhi pendapatan negara dan keupayaan kerajaan dalam meneruskan subsidi bahan api secara langsung. Apabila harga minyak global meningkat, Malaysia mendapat keuntungan yang lebih banyak daripada hasil ekspor minyak. Sumber pendapatan negara juga meningkat. Sebagai bukti, pada tahun 2022, harga minyak dunia melonjak akibat krisis Rusia-Ukraine dan gangguan bekalan dari Rusia menyebabkan hasil petroleum Malaysia meningkat lebih 50%. Ini menyumbang sebahagian besar kepada sumber pendapatan pihak kerajaan. Sekiranya Malaysia mendapat sumber kewangan yang cukup, pihak kerajaan mampu mengoptimalkan subsidi minyak kepada rakyat. Ini menjadikan harga petroleum di Malaysia menurun dan meringankan beban rakyat. Sebaliknya, sekiranya harga minyak global menurun, sumber pendapatan negara turut menurun. Sebagai contoh, kejatuhan harga minyak dunia pada tahun 2002 akibat pandemik COVID-19 menyebabkan Malaysia mengalami kemerosotan dalam hasil petroleum. Pihak kerajaan tidak mempunyai kewangan yang cukup dalam pemberian subsidi kepada rakyat dan terpaksa menanggung subsidi untuk menstabilkan harga domestik. Sekiranya kejatuhan harga petroleum ini berterusan, pihak kerajaan mungkin akan mengurangkan subsidi atau melaksanakan mekanisme harga terampung bagi mengelakkan defisit fiskal yang tinggi. Konsisten boleh digunakan untuk membantu menganalisis faktor perubahan harga petroleum global agar dapat membolehkan Malaysia membuat keputusan pasaran yang rasional untuk mendapat keuntungan yang maksimum. Algoritma dapat diaplikasikan untuk meramalkan pasaran minyak global. Algoritma pembelajaran mesin membantu untuk menganalisis data sejarah dan semasa bagi meramalkan trend harga minyak global. Misalnya, teknik pembelajaran mesin yang meramalkan harga saham boleh digunakan untuk ramalan harga minyak. Dengan ini, pakar ekonomi dapat memahami harga minyak global semasa dengan menganalisis pasaran minyak global dengan efisien. Kecekapan dan ketepatan analisis data yang diterima membolehkan pakar ekonomi mengkaji pasaran global dengan pemikiran kritis. STEM juga membantu untuk menguruskan faktor domestik terhadap harga petroleum di Malaysia. Pihak kerajaan Malaysia menggunakan analitik data berprinsip konsep STEM dalam usaha untuk mengoptimalkan subsidi petroleum. Analitik data dapat menganalisis data untuk merancang polisi fiskal. Dengan penggunaan teknologi STEM ini, pihak kerajaan boleh membuat dasar dan keputusan yang bijaksana terhadap subsidi petroleum dan subsidi ini dapat diuruskan dengan berkesan. Tuntasnya, kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam menghadapi ketidakstabilan harga minyak global dapat terjamin. Seterusnya, kami akan memasuki kesan perubahan harga petroleum. Perubahan harga petroleum dalam membawa kesan positif dan kesan negatif terhadap Malaysia. Sebagai negara pengeluar minyak, kesan positif terhadap Malaysia apabila harga minyak global meningkat ialah sumber pendapatan akan meningkat terutamanya melalui peningkatan hasil ekspor petroleum dan cukai. Ketika harga minyak melonjak, Malaysia akan mendapat keuntungan yang lebih tinggi daripada jualan minyak mentah melalui mengekspor minyak ke luar negara serta menyumbang kepada pertambahan pendapatan negara. Berdasarkan laporan Bank Negara Malaysia BNM 2023, harga minyak meningkat USD 10 per tong akan meningkatkan pendapatan Malaysia sebanyak 7 hingga 10 bilion ringgit Malaysia. Situasi ini bukan sahaja memberi impak positif kepada kestabilan fiskal negara, malahan membolehkan pihak kerajaan mengukuhkan reserve antarabangsa dan mengurangkan defisit fiskal. Pihak kerajaan Malaysia boleh menggunakan hasil tambahan ini untuk memperkembangkan pembangunan infrastruktur, peningkatan subsidi dan menjalankan program kebajikan sosial. Natijanya, golongan berpendapat rendah Malaysia dapat mendapat bantuan kewangan untuk meneruskan kehidupan.
taraf hidup rakyat Malaysia juga akan meningkat sekiranya berpeluang untuk menggunakan kemudahan yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Infrastruktur dan peralatan teknologi yang canggih membolehkan pelbagai bidang seperti sektor industri untuk menjalankan aktiviti dengan lancar. Selanjutnya, peningkatan harga minyak juga mengukuhkan nilai mata wang ringgit Malaysia dari segi ekonomi. Hal ini demikian kerana jika Malaysia memperoleh pendapatan lebih tinggi daripada ekspor minyak, aliran masuk mata wang asing akan meningkat. Dengan ini, Malaysia dapat mengukuhkan kadar tukaran ringgit berbanding dengan mata wang utama lain seperti dolar Amerika Syarikat. Ini bermaksud Malaysia dapat mengurangkan kos import dan meningkatkan daya saing ekonomi negara kerana mata wang ringgit Malaysia telah mengalami peningkatan dalam nilai. Bagi kesan negatif, iaitu kesan negatif perubahan harga minyak global ialah meningkatkan kos sara hidup rakyat Malaysia jika harga minyak global melambung tinggi. Kenaikan harga minyak juga meningkatkan kos pembelajaran dalam sektor pengangkutan awam dan perkhidmatan yang memerlukan petroleum kerana sektor ini memerlukan penggunaan minyak atau petroleum yang agak banyak. Bukan itu sahaja, kenaikan harga minyak telah membawa kepada kenaikan harga barangan keperluan. Sebagai contoh, kebanyakan proses pembuatan barangan memerlukan minyak atau petroleum sebagai sumber bahan mentah seperti penghasilan plastik dan nilon. Ini telah mengakibatkan syarikat penghasilan tempatan perlu berbelanja banyak wang dalam proses pembuatan produk dan mengakibatkan kos pengeluaran menjadi tinggi. Demi mendapat keuntungan, harga barangan keperluan perlu meningkat. Tambahan pula, inflasi barangan akan berlaku disebabkan kenaikan harga barangan. Berdasarkan kajian Bank Dunia 2022 menunjukkan bahawa kenaikan harga minyak sebanyak 10% boleh meningkatkan kadar inflasi sebanyak 4.7%. Ini menyebabkan penurunan konsumsi swasta dan penurunan daya beli kerana bekalan barangan adalah kurang dan harga barangan melambung tinggi. Bekalan barangan yang tidak cukup juga menyebabkan kenaikan harga barangan import untuk memenuhi permintaan masyarakat. Sekiranya Malaysia menghadapi kerugian dan tidak mendapat sumber pendapatan yang memuaskan, akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Walaupun minyak atau petroleum mempunyai banyak kegunaan dalam berbagai aspek, namun minyak merupakan sumber yang terhad dan tidak boleh diperbaharui. Oleh itu, seluruh dunia telah mengiktiraf penggunaan sumber alternatif sebagai penyelesaian jangka panjang. Bukan sahaja mengurangkan penggunaan tenaga terhad, malahan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sekarang kami memasuki bahagian sumber-sumber alternatif. Sumber-sumber alternatif merupakan jenis bentuk tenaga atau bahan mentah untuk mengganti sumber konvensional seperti bahan api fosil yang merupakan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sumber alternatif biasanya merupakan sumber boleh diperbaharui, lebih mampan, mesra alam dan dapat mengurangkan kebergantungan terhadap sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Antara contoh sumber alternatif ialah tenaga solar, tenaga angin, tenaga hidroelektrik dan tenaga biomas. Sekarang saya akan memainkan peranan sebagai wartawan untuk membawa anda berkunjung ke negeri-negeri Malaysia yang mempunyai projek berkaitan sumber alternatif. Antara sumber alternatif yang banyak diaplikasikan di Malaysia ialah tenaga solar. Tenaga solar merupakan teknologi untuk mendapatkan tenaga berguna daripada cahaya matahari. Tenaga solar merupakan sumber tenaga boleh diperbaharui yang paling berpotensi dalam memenuhi keperluan tenaga dunia. Tenaga solar memanfaatkan tenaga daripada zarah cahaya dan dihasilkan melalui penukaran cahaya matahari kepada tenaga elektrik menggunakan panel fotovoltaik atau kepada tenaga haba melalui sistem solar terma untuk menjana elektrik bersih secara berterusan. Malaysia mempunyai lokasi yang strategi untuk pembangunan tenaga solar kerana terletak di kawasan khatulistiwa yang menerima purata sinaran matahari yang tinggi sepanjang tahun. Sekarang, saya telah berada di Selangor. Projek yang berada di belakang saya adalah projek solar berskala besar LSS di Selangor. Dengan memenuhi permintaan terhadap tenaga bersih dan tidak terhad, pihak kerajaan Malaysia telah mengambil langkah aktif dalam menggalakkan penggunaan tenaga solar melalui pelbagai inisiatif iaitu melaksanakan projek solar berskala besar LSS yang dapat menjana 10 juta kilowatt jam tenaga setahun. Ini dapat membekalkan tenaga elektrik yang cukup kepada kegunaan industri kilang, perumahan dan kemudahan awam. Dalam konteks STEM, inovasi yang dibuat dalam teknologi panel solar adalah seperti model tui muka dan panel berasaskan perovskite.
Penambahbaikan ini dapat meningkatkan kecekapan penanjaan tenaga agar dapat menjana sumber tenaga elektrik yang banyak dan cukup demi kegunaan pelbagai bidang untuk menggantikan sumber tidak boleh diperbaharui. Sistem penyimpanan tenaga memainkan peranan penting dalam memastikan tenaga solar dapat digunakan secara berterusan tanpa bergantung kepada keadaan cuaca. Sebagai contoh, sistem penyimpanan tenaga membolehkan bekalan sumber tenaga elektrik yang berterusan terutama pada waktu malam atau ketika cuaca mendung. Selain itu, Malaysia banyak memanfaatkan tenaga biomas dan tenaga biojisim untuk menjana sumber tenaga yang bersih. Biomas dan biojisim merupakan bahan organik yang diperoleh daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sisa pertanian yang boleh digunakan sebagai sumber tenaga boleh diperbaharui. Biojisim memainkan peranan penting dalam usaha menghasilkan tenaga bersih dengan memanfaatkan sisa industri kelapa sawit, kayu dan pertanian untuk menjana tenaga elektrik dan bahan api alternatif. Biomas dan biojisim dapat menghasilkan tenaga dengan menggunakan 3 cara, iaitu melalui proses pembakaran, penapian alkohol dan pencernaan anaerobik. Bagi cara pembakaran, biomas dan biojisim boleh terus dibakar untuk menjana sumber tenaga. Bagi proses anaerobik, biomas dan biojisim akan menghasilkan biogas. Biogas merupakan gas yang kaya dengan metana dan karbon dioksida. Biogas ini boleh digunakan sebagai bahan api untuk menjana elektrik atau diproses menjadi biometana berkualiti bagi kegunaan domestik dan industri. Contoh bahan yang boleh dijadikan sebagai biomas dan biojisim ialah kelapa, sekam padi, getah, tandar kosong, kelapa sawit, pelepas sawit dan sisa pertanian dan kayu. Kebanyakan bahan-bahan ini boleh didapati di Malaysia kerana Malaysia mempunyai industri perladangan dan pertanian yang luas serta berpotensi untuk menjadikan biomas dan biojisim dalam strategi tenaga hijau negara. Malaysia merupakan pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia kerana Malaysia mempunyai tanah yang besar dan cukup untuk sektor tanaman kelapa sawit. Sekarang saya masih berada di Selangor. Lokasi yang saya berada ialah Pusat Biomas Persepadu di Selangor yang menguruskan tenaga biomas. Pusat Biomas Persepadu memainkan peranan penting dalam pengurusan sisa organik melalui pelbagai inisiatif biomas. Projek yang dilaksanakan di pusat ini adalah seperti projek pengkomposan sisa kebun, projek pengkomposan vermi dan projek penghadaman anaerobik biogas. STEM memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk menghasilkan biogas daripada biomas dan biojisim. Dalam konsep sains dan teknologi, kajian dan penyelidikan yang dijalankan dalam mikrobiologi industri telah memajukan kaedah penapaian anaerobik yang lebih cekap dan meningkatkan kadar pengelolaan biogas. Dalam konsep kejuruteraan, sistem biodigester moden dibangunkan untuk mengekstrak metana bagi menjana sumber tenaga elektrik dengan efisien. Selain itu, teknologi penangkapan dan pemurnian biogas membolehkan gas metana ditapis untuk menghasilkan biometana yang berkualiti tinggi. Samping itu, hidroelektrik merupakan sumber tenaga boleh diperbaharui utama di Malaysia dengan kapasiti penjanaan tenaga yang tinggi. Sini adalah cara teknologi hidroelektrik berfungsi. Teknologi hidroelektrik menggunakan tenaga kinetik air untuk menggerakkan turbin. Tenaga kinetik ini kemudian menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik melalui generator. Tenaga hidroelektrik hampir tidak menghasilkan gas rumah hijau berbeza dengan bahan api fosil yang menghasilkan pelepasan karbon yang tinggi. Oleh itu, teknologi hidroelektrik menjadikan pilihan tenaga bersih dan mampan di Malaysia. Malaysia mempunyai banyak sumber air seperti tasik dan sungai yang boleh dijadikan lokasi yang sesuai untuk menjalankan projek hidroelektrik. Sekarang saya berada di Sarawak. Empangan bakun di Sungai Balui, Sarawak merupakan salah satu empangan yang besar di Malaysia. Yang kedua ialah empangan murun di Sungai Murun di Sarawak. Empangan-empangan ini menjana sumber tenaga elektrik yang disalurkan kepada sektor industri dan perumahan secara berterusan. Penggunaan teknologi berasaskan prinsip STEM dapat meningkatkan kecekapan empangan hidroelektrik melalui simulasi hidrodinamik. Simulasi hidrodinamik membantu untuk mengkaji aliran air, tekanan dan impak terhadap turbin. Ini dapat memastikan keberkesanan maksimum dalam penjanaan sumber tenaga elektrik untuk kegunaan berbagai bidang.
Selain itu, penggunaan teknologi kawalan automatik dan kecerdasan buatan AI dalam operasi empangan dapat mengoptimalkan pelepasan air. Sebagai contoh, sistem kawalan prediktif berbantukan AI dapat menganalisis data cuaca agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam menyesuaikan aliran air. Sistem kawalan prediktif berbantukan AI membantu untuk mengawal aliran air dalam teknologi hidroelektrik supaya proses penjanaan sumber tenaga elektrik dapat dijalankan dengan lancar. Aliran air yang dikawal dengan baik dan sistematik dapat memastikan penggunaan tenaga yang lebih stabil dan efisien. Seterusnya, tenaga angin merupakan sumber tenaga boleh diperbaharui yang semakin mendapat perhatian sebagai alternatif kepada bahan api fosil di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh sifat tenaga angin yang mampan dan dapat mengurangkan penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Turbin angin menjana tenaga elektrik dengan menggunakan angin. Walaupun Malaysia tidak memiliki kelajuan angin yang tinggi seperti negara-negara Eropah atau Amerika Utara, tetapi Malaysia masih mempunyai lokasi yang menunjukkan potensi tinggi dalam penjanaan tenaga angin dan dibangunkan dengan projek tenaga angin. Contoh teknologi tenaga angin yang terdapat di Malaysia adalah di Sabah yang membantu dalam pembangunan ladang angin. Projek perintis telah dimulakan di beberapa kawasan seperti Pulau Perhentian dan Kudat Sabah yang memiliki purata kelajuan angin yang sesuai untuk penjanaan tenaga elektrik. Sekarang, saya berada di Kudat Sabah. Projek pembangunan di belakang saya merupakan turbin angin di Kudat Sabah. Mari kita melihat cara turbin angin berfungsi untuk menjana sumber elektrik. Apabila angin bertiup, tenaga kinetik angin akan mengerakkan bilah turbin dan generator. Kotak gear yang bersambungan dengan generator berfungsi untuk menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Penerapan konsisten dapat membantu dalam pembangunan tenaga angin di Malaysia. Kecerdasan buatan AI dan sistem maklumat geografi GIS boleh digunakan untuk menganalisis keadaan lokasi dan mengenal pasti lokasi yang paling strategi untuk membangunkan ladang angin. Misalnya, kajian oleh Universiti Teknologi Malaysia UTM menggunakan pemodelan sistem maklumat geografi dapat mengenal pasti kawasan berpotensi tinggi seperti Mersing, Terengganu dan Kudat Sabah. Kecerdasan buatan boleh memberi cadangan lokasi untuk membina ladang angin melalui menganalisis mendalam terhadap kelajuan angin, kestabilan aliran udara dan faktor geografi. Ini membolehkan pihak kerajaan menyelidik dan mengkaji data yang dianalisis dengan berkesan agar dapat membuat keputusan yang efisien untuk menjayakan pembangunan ladang angin di sesuatu lokasi. Pemilihan dan penentuan lokasi yang strategik membolehkan turbin angin berfungsi dengan efektif bagi mencapai tujuan menjana sumber tenaga elektrik. Kesimpulannya, konflik persebadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia seperti di Laut China Selatan dan sempadan darat dengan negara jiran telah memberi kesan ketara terhadap keselamatan, ekonomi dan hubungan diplomatik Malaysia. Malaysia juga harus mengurangkan pergantungan kepada petroleum dan mempercepatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar, hidroelektrik, angin dan biogeosim atau biomass. Pelaburan dalam teknologi ini bukan sahaja mengukuhkan keselamatan tenaga negara tetapi juga membantu dalam mencapai matlamat kelestarian dan daya saing ekonomi. Dalam menanami cabaran konflik, masalah perubahan harga petroleum dan pembangunan sumber-sumber alternatif, sains, teknologi keterudraan dan matematik dalam STEM memainkan peranan kritikal dalam beberapa aspek utama. Dengan ini, saya mengakhiri pembentangan saya. Saya berharap maklumat yang disampaikan dapat memberikan perspektif lebih jelas mengenai isu ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.